Indonesia Hanifan Yudani Kusuma yang merupakan pemenang pingat emas Sukan Asia 2018 akan turun berdepan dengan pesilat dari Vietnam Nguyen Truong Phong Nam yang meraih pingat perak di Tamasya Sukan Asia Vietnam 2021. Jadi untuk memberikan gambaran kepada anda, akan 8 aksi di peringkat separuh akhir ini bersama dengan saya adalah juara dunia 2 kali, iaitu Muhammad Azrin Abdul Malik. Jadi Azrin, kita akan melihat dan juga menyaksikan 8 pertarungan di peringkat separuh akhir ini dengan aksi pertama kita untuk kategori kelas D Putra, Hanifan Yudani dan juga Nguyen Truong Phong Nam ini. Ya, harap pertandingan 8 pertandingan pada malam ni berjalan dengan lancar dan dengan baik. Itu yang nak kita saksikan. Dengan menyaksikan dari segi pengalaman dan juga kemampuan kedua-dua pesilat, Hanifan Yudani yang memiliki reputasi sebagai pemenang pingat emas di pentas Sukan Asia Jakarta 2018, dan Nguyen Truong Phong Nam pula dia tewas dalam pertarungan akhir ketika berdepan dengan Adilan Chemaing dari Thailand untuk penentuan pingat emas di Sukan C. Masing-masing memiliki kemampuan sebenarnya untuk meneruskan kemarahan ke peringkat akhir ini. Jadi pertarungan akan dimulakan. Untuk kedua pesilat berbangkong biru adalah Hanifan Yudani Kusuma dari Indonesia. Kebiasaannya inilah yang akan berlaku untuk pesilat-pesilat ini membaca pergerakan lawan masing-masing. Masing-masing berhati-hati lah dari pihak lawan. Itu dia. Masing-masing menunggu serangan dari pihak lawan untuk buat teknik seterusnya. Mereka perlu untuk menyegerakan pertarungan. Belum lagi ada sebarang serangan yang dilakukan oleh kedua-dua pesilat, sama ada dari Yudani maupun daripada Nguyen Truong Phong Nam ini. Acahan yang mereka lakukan di pusingan yang pertama ini. Kali yang kedua diberikan amaran. Teguran kedua. Teguran yang kedua. Hanya menunggu tindakan satu bentukan yang cuba dilakukan daripada Nguyen Truong Phong Nam. Jatuh pada sudut biru, jatuh sah. Inilah risikonya. Ya, ada sentuhan daripada bengkok merah. Sedangkan serangan itu dilakukan oleh Nguyen dan kali ini jelas jatuhan yang kedua. Jadi 6 mata untuk Yudani. Dia bijak dalam mengambil peluang. Ya. Ada counter action yang dilakukan oleh pasukan Vietnam. Untuk undang-undang baru yang diperkenalkan ini agak mudah mendapat mata menerusi jatuhan satu sapuan yang baik. Jatuhan sah daripada pesilat Indonesia. Jadi 3 jatuhan yang dilakukan oleh Yudani untuk dia kembali melebarkan kedudukan dengan kelebihan 6 mata. Tarikan daripada Nguyen dan dia mendapatkan 1 jatuhan. Jatuhan dan counter action yang dibuatkan daripada pasukan Vietnam tadi. Serangan daripada Yudani apakah tepat ke sasaran? Tidak. Sebaliknya tambah 2 mata masing-masing dengan tambahan mata. Yudani dan juga Nguyen menerusi tendangan yang dilakukan. Serangan balas daripada Yudani. Kita dapat menyaksikan Yudani lebih untuk
memberikan ruang kepada Nguyen bertindak terlebih dahulu dan kemudiannya di situlah dia mengambil kesempatan. Ya, betul. Dia menunggu Vietnam ni buat kesilapan dan dia akan curi poin di situ. Jadi pusingan yang pertama Hanifan Yudani dengan kelebihan 11 berbalas 8. Anda melihat apakah yang corak taktikal pertarungan yang dilakukan oleh Hanifan Yudani ini yang memberikan kelebihan kepadanya. Untuk pusingan pertama ni, Hanifan Yudani ni lebih mencari poin. Mencari poin untuk mendapatkan lebar jurangan mata daripada pasukan Vietnam. So dari situ pusingan kedua dia lebih cool lah, berhati-hati untuk dapatkan poin. Cantik jatuhan tu daripada highlightnya. Hanifan Yudani merangkul pingat emas di Sukan Asia 2018 dalam kelas C 55 hingga 60 kg apabila dia menewaskan seorang lagi pesilat dari Vietnam, Nguyen Tai Lin. Pertarungan di pusingan yang kedua, tambahan mata, 2 mata dan juga jatuhan yang dimiliki untuk Nguyen Trung Phong Nam pula berada di depan 13-11. Permulaan yang baik untuk Nguyen memulakan pertarungan di pusingan yang kedua ini. Kali pertama kita melihat serangan itu dilakukan terlebih dahulu oleh Hanifan Yudani. Satu terangan Frankit yang cantik. Itu memberikan 2 mata kerana poin, ya. Tidak beraras. Gagal ditangkis oleh Nguyen. Masing lebih berhati-hati pada kedudukan terikat 13 sama. Teguran yang pertama di pusingan yang kedua, dia ada 10 second lah untuk bertarung. Jika tak tarung dia akan beri teguran. Teguran tidak ada penolakan mata, tetapi kalau amaran Dia akan tolak mata. akan ada tolakan mata. Tendangan itu apakah masuk daripada Hanifan Yudani? Tapi pihak Vietnam tu duduk di luar gelanggang, jadi poin tidak mata daripada Indonesia. Perhatikan ada tambahan mata untuk Nguyen. Untuk Vietnam ada Dia tambahan sempat untuk mencuri. Satu tumbukan dilakukan oleh Yudani satu yang mata. memberikan 1 mata. Kadang-kadang tumbukan juga boleh memberikan kelebihan. Markah akan diberi jika tiga juri daripada 2 juri itu dapat melihat serangan tepat ke vest pasukan lawan. Tendangan sisi yang dilakukan oleh Yudani, tetapi tidak ada pertambahan mata untuknya. Masih lagi kelebihan yang memihak kepada Nguyen dengan perbezaan 1 mata. Mereka menghampiri penghujung pusingan yang kedua ini. Satu lagi tendangan nampak masuk. Itu dia Tambahan mata tambahan mata. Jatuhan yang cuba dicari di sini bahaya untuk Nguyen. Counter action dibuatkan daripada pasukan Indonesia. Diberikan jatuhan sah daripada Indonesia. Jadi 19-17. Pada masa yang sama Nguyen juga dapat mencuri mata pada kedudukan itu untuk tamatnya aksi di pusingan yang kedua dengan kelebihan tipis dan memihak kepada Hanifan Yudani. Perbezaan 2 mata, 19 berbalas 17. Kita menjangkakan mungkin di pusingan yang ketiga nanti akan lebih agresif, terutamanya dari Nguyen. Di sini masuk satu tendangan dari Nguyen dan juga tendangan 2 mata untuk Hanifan Yudani. Di pusingan kedua masing-masing berbalas pada tendangan. Markah dia terlalu tipis antara kedua negara ini.
Hitungan yang terakhir. Pusingan yang ketiga. 2 minit yang terakhir penting untuk kedua pesilat ini. Terutamanya bagi Nguyen. Dalam situasi ini sebenarnya apa saja boleh berlaku. Belum lagi ada kedudukan ataupun jarak mati yang selesa untuk Hanifan Yudani. Satu jatuhan saja daripada Nguyen mungkin akan memberikannya kelebihan. Di sini dia mencuba untuk mencari kelebihan itu. Wasit meminta untuk menilai. Ya, wasit minta ketua pengadil untuk menilai. Perhatikan ada tendangan yang masuk daripada Nguyen untuk dia mengikat kedudukan 19 sama. Dan jatuhan ini akan dinilai. Jatuhan. Tak ada jatuhan. Jatuhan. Oh, jatuhan untuk Yudani. Ya. 3 mata masuk 2 mata untuk Hanifan Yudani. Tepat Tepat. ke bahagian dada. Ini akan memberikan tekanan kepada Nguyen untuk segera bertindak. Contention dia lakukan oleh Dani. Jatuhan sah daripada sudut biru. Jadi kadang-kadang Oh, apabila berada di bawah memberikan ruang kepada lawan untuk melakukan serangan balas, melakukan jatuhan balas. betul. Sekarang ni kalau nak buat jatuhan, dia ada punya risiko sikit lah. Kalau kita tak betul-betul proper, kedudukan kaki kita tak kuat, maknanya pihak lawan akan menjatuhkan kita semula. Ada contact action selepas kita jatuhan, buat jatuhan pada pihak lawan, ada 2 second lagi untuk jatuhan kita kembali. Maknanya kena berhati-hati, maknanya betul-betul kena buat jatuhan lah. Sistem dia kena, taktikal dia kena betul tepat. Kalau yang sebelum ini nak mendapatkan jatuhan memang agak Ya. susah. Tapi antara kegemaran sebelum ini adalah menangkap kaki lawan. Dan buat bentehan. Ya, Itu adalah salah satu. Maknanya kedudukan kaki kita tak jatuh. Maknanya sekarang ni kalau kita tindih pada pihak lawan pun dikira jatuh. dikira jatuhan. Dikira jatuhan. Okey, ini tumbukan dilakukan oleh Nguyen. Ya. Pada pengamatan anda, apakah itu boleh dikira? Kalau poin daripada Vietnam tu mungkin boleh dikira, tapi satu teknik guntingan yang gagal dibuat oleh Hanifan daripada negara Indonesia sebentar tadi. Nguyen Trong Puong Nam memerlukan 5 mata sekurang-kurangnya untuk menyamakan kedudukan. Ada bantahan dari kamp Indonesia. VAR digunakan Ya, VAR digunakan. untuk melihat dan menilai apakah situasi, apakah keputusan bantahan yang dilakukan oleh Hanifan Yudani. Di setiap penjuru gelanggang ada mempunyai 4 atau hingga ke 8 kamera untuk menentukan VAR ni, video auto replay ni. Jatuhan sah. Itu memberikan kelebihan kepada Nguyen. Tambahan 3 mata. Serangan dilakukan oleh Nguyen. Cantik jatuhan tarik yang dilakukan oleh Nhiet Trang Pong daripada Vietnam. Jadi 27 sama. Menuju 1 minit yang terakhir. Pusingan yang ketiga. Mencari tempat untuk mara ke peringkat akhir. Sama ada ianya bakal menjadi milik Hanifan Yudani ataupun Nguyen Trong Puong Nam dari Vietnam. Serangan dari tendangan dari kedua-dua pesilat. Saling berbalas sasakan. Masing-masing mendakwa mereka mendapat mata.
Dan masing-masing mendapat 2 mata. Ya. Dua balas-balas tendangan di situ. 29 sama. 40 saat yang tinggal. Makin berhati-hati kedua pesilat ini untuk memulakan asakan bahaya kedudukan ini untuk Yudani. Dia membuka ruang tetapi ada asakan balas yang dilakukan oleh Yudani yang memberikannya satu lagi jatuhan. Kelebihan kepada Hanifan Yudani Kusuma. Walaupun di peringkat awal tadi dapat ditangkap kaki Yudani, tetapi dia gagal untuk menjatuhkannya. Ya. Contagion yang dibuatkan sebentar tadi daripada Yudani membuatkan 3 mata tambah. Masih yang semakin suntuk untuk Nguyen. Dia perlu mendapatkan 1 mata untuk menyamakan kedudukan. 9 saat yang terakhir. 10 saat yang terakhir. Yudani cuba untuk bertahan. Nguyen mencari peluang untuk melakukan serangan. Dia perlu segera. Teguran pertama di keluar gelanggang Yudani. 4 saat yang tinggal. Nguyen juga dapat teguran yang pertama. dia tidak sabar lagi untuk melakukan asakan yang terakhir. Yudani menjarakkan diri untuk mempertahankan kelebihan 1 mata ini. Sebelum gong yang terakhir akan dibunyikan. Kemenangan yang menjadi milik Hanifan Yudani Kusuma dari Indonesia untuk melangkah ke peringkat akhir bagi kategori kelas D Putra hanya dengan perbezaan 1 mata. Ya, terlalu tipis perbezaan 1 mata tu. Hanifan bijak di situ melengah-lengahkan waktu di saat-saat akhir. Sementara kedudukan 34 dan 33 dan kemenangan tipis 1 mata kelebihan daripada Hanifan di situ. Apa yang boleh kita perkatakan, Hanifan Yudani lebih menggunakan serangan balas untuk dia mendapatkan jatuhan dan juga melakukan tendangan susulan untuk mendapatkan 2 mata. Ya, betul. Hanifan bijak apabila pihak Gion Trang buat jatuhan, dia buat counter action untuk menjatuhkan semula pihak lawan. Jadi jatuhan itu berpihak kepada beliau. Hanifan Yudani akan mara ke peringkat akhir selepas kelebihan dan kemenangan tipis yang dicatatkannya ke atas pesilat dari Vietnam, iaitu Nguyen Truong Phong Nam, pemenang pingat perak Sukan Si Vietnam 2021. Sementara Hanifan pula dengan reputasinya selaku pemenang pingat emas Sukan Asia 2018 dan dia mara ke peringkat akhir. Selepas ini kelas Si Putra membabitkan pesilat dari Vietnam dan juga India. Vu Van Kien akan turun berdepan dengan Rahul Saini dari India. Akan kita saksikan nanti